Ali rahimahullahu ta'ala, dia kata ada 7 panca indera kita. Ada berapa 7 panca indera kita, komponen dia punya tunjang dia ataupun enjin dia adalah hati. Maka begitu juga dengan gambaran dia. Jadi kita ni gambarkan amal kita ni seumpama apa? Seumpama perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kereta tu dia berjalan, maka dia punya tunjang dia enjin tu. Jadi enjin tu kena servis, enjin tu kena tukar minyak hitam, kena air kena cukup. Apa lagi? Kena kelengkapan apa yang kurang kena perbaiki, kena kita kena repair. Apabila semakin jauh kita berjalan, maka mileage dia banyak. Bila mileage dia banyak, maka kena islah. Kena islah. Islah nafsaka wa du'u ghairaka. Islah diri kamu, perbaiki diri kamu, dan barulah kamu kena ajak orang. Allah Subhanahu Wa Taala marah kalau kita ajak orang tapi kita tak ada niat nak buat. Dia kena ada niat. Kalau tak buat pun kita niat nak buat, sebaiknya buatlah. Sebab apa? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Allah kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tu dia tunjukkan tauladan. Contoh melalui tauladan, dia buat dulu kan. Sebab tu inilah dakwah yang berkesan sebenarnya. Buat dulu kan. Kemudian bila kadang orang tak mau pun cakap banyak kan. Action speak louder than words. Action tu dia, amal tu lah action. Louder, lebih kuat daripada words, kata-kata. Sebab itu, dan yang bercakap ni dia belum buat, pasti buat. Tapi yang buat sudah pasti dia merasa. Baik, hadirat rahimakumullah. Hadirat rahimakumullah. Baik, muka surat 80. Fudail berkata, Fudail berkata. Fudail ni siapa, ibu-ibu? Tak. Fudail bin Al-Iyad, seorang ulama, masya-Allah. Antara kata-kata dia yang hebat tentang dua, yang banyaklah kata dia, masya-Allah. Akhwal ulama min Syekhul Fudail rahimahullah, meninggal dah. Kalau meninggal dunia kita kata rahimahullah. Kalau hidup lagi dia sebut apa? Dia sebut hafizahullah. Rahimahullah ni macam Allah yarham atau Allah yarhamah. Kan? Fudail bin Iyad dia kata kalau contoh macam zuhud, dia setiap dia punya istilah dia, satu perkataan dia punya istilah dia. Contoh zuhud, dia kata zuhud ni apa? Saya dengarkan perkataan zuhud. Meletakkan dunia di tangan bukan di hati. Zuhud lah. Ada pangkat kan, gelaran ke, kaya ke, apa ke, tapi tak masuklah di hati dia tu. Tak masuk tu makna dia apa? Dia takat tu lah. Masuk masjid sama, balik rumah jadi suami isteri. Walaupun pangkat dia lebih tinggi daripada suami dia, tapi itu hanya sekadar pangkat lah mata. Tapi dia tetap kenal dia punya diri dia. Kata Raja Haji Fisabilillah, barang siapa yang mengenal 4, maka orang itu orang yang selamat. Apa dia 4 tu? Yang pertama hakikat. Hakikat, kenal hakikat kan. Hakikat mana? Diri kita. Siapa kita? Siapa kita ni? Kat mana kita ni? Ke mana kita nak pergi? Itu hakikat dia. Hakikat kita ni apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Besar mana pun kita punya rumah kita, pasti rumah yang terakhir adalah 7 kaki tu. Ya, khalifah. Khalifah dia sebahagian daripada, salah satu daripada khalifah adalah salah satu daripada tugasan hamba Allah. Kan, kita nama kita siapa? Nama kita Muslim, mukmin, orang beriman. Maka tugas kita apa? Sembahyang, kerja, begitulah.
Hamba Allah tugas dia khalifah. Khalifah salah satu. Khalifah yang kedua muammir, pengimarah. Kemudian al-qaid atau al-qaidah, pemimpin. Itu tugas khalifah. Nah, khalifah ini dia bukannya menjadi pemimpin di satu-satu negara ataupun wakil rakyat kepada ni. Hatta kalau dia tak menjadi pemimpin pada tempat itu ataupun negara itu pun, dia tetap menjadi pemimpin kepada keluarga dia. Kalau dia ada keluarga kan, hatta kalau dia seorang pun, dia jadi pemimpin kepada diri dia. Kullukum ra'in, Allah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kullukum ra'in. Nah, setiap daripada kita ni, kamu ni, semua ni, ibu-ibu ni, pemimpin lah. Kan, walaupun isteri, pemimpin. Dan setiap daripada pemimpin, dia mesti ada yang mas'ul dipimpin dia. Dan yang mas'ul itu, itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan tanyalah kan. Itu dia. Makna dia cantiklah soalan tu, khalifah. Fa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qala, Allah kata ketika mana masa berkait dengan masa waktu dalam syurga dulu, waktu ketika mana Allah menjadikan, Allah nak jadikan manusia yang pertama, iaitulah Nabi Adam alaihi salam. Kata Allah, inni ja'il, aku nak jadikan atas muka bumi ini fil ardi. Allah dah sebut dah fil ardi. Allah tak sebut fil jannati. Nampak tak? Kat sini nampak dah bahawa Nabi Adam itu akan turun satu ketika. Fil ardi, Allah sebut fil ardi. Ardi ni bumi kan? Earth kan? Makna apa? Nabi Adam, dia tahu hakikat dia akan turun ke bumi. Itu hanya perjalanan yang kita sebut apabila mendekati pohon khuldi kan. Itu adalah perjalanan sahaja, telah tertulis pun sebenarnya. Ada orang kata, kalau lah Nabi Adam tak makan buah khuldi, maka hari ini selamatlah kita dalam syurga. No. Kena faham ayat tu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Sebab Allah guna ardi, Allah tak guna fil jannati. Sebab tak lama nak duduk dalam syurga tu. Sebab kita nak kena test dulu. Mana boleh sedap-sedap kita nak boleh dapat syurga, kena test dulu. Jannah, tempat yang terakhir, dia mana boleh duduk yang terawal. Yang terakhir dia mesti yang terawal. Yang awal tu dia mesti apa? Yang terakhir tu kalau kita melihat dalam musabaqah, orang duduk atas podium kan. Podium 1, 2, 3, emas, perak, gangsa. Maka dia kena apa? Dia kena masuk pertandingan, kena berlatih dulu, kena diuji stamina dia. Begitulah dengan kita ni. Tempat kita sama ada syurga ataupun neraka, maka perlu ditapis, tes terlebih dahulu. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dan ahsanu itu adalah nak melihat sekualiti mana yang dikatakan hamba Allah ini, kualiti dia. Maka kualiti dia pada kelas yang pertama, Masya Allah, maka duduklah dia di Jannatul Firdaus, atas sekali kualiti. Hebat bersama dengan orang-orang yang memang kualiti hidup dia, fikrah dia, makan dia, minum dia, cara cakap dia, cara keluarga dia, hebat-hebat dia. Siapa ni? Nabi. Kualiti dia, insya-Allah. Kemudian yang duduk dengan Nabi adalah bukan Nabi saja, bahkan yang ikut Nabi, sahabat salih, mutasaddiqin, kemudian syuhada. Kemudian yang bawah syurga, bawah lagi pun semua orang-orang soleh. Itu semua orang-orang yang soleh. Tetapi melihat kepada kualiti mereka mengaji kan. Kualiti orang mengaji ni, maka tempat dia di syurga. Syurga mana? Gitulah. Ada khusyuk pula, ni pula. Jadi kita ni sebenarnya perjalanan hidup kita ni adalah untuk
menjadikan diri kita ini sebaik mana patut tempat yang kita nak pergi. Kata ulama dalam satu kitab, dia kata petikkan daripada kitab. Kita baca banyaklah kitab-kitab kan, akidah tahawiyah, akidah risalatul tauhid, aqidatul najim, Baqaratul amani, mengaji pasal ilmu 20, sifat 20, sifat 50. Sifat 50. Nak kenal Allah, nak kenal Nabi ni 20 wajib, 20 mustahil, satu harus berapa? 40. Satu 4 yang wajib bagi Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatanah. 4 yang mustahil bagi Nabi, berapa? 8 lah. 41 tambah 8 40. 40 berapa? 9. Tambah satu lagi yang harus bagi Nabi, 50. Jadi mengaji sifat, kenal sifat, nama, sifat, zat Allah Ta'ala. Kemudian beriman. Kemudian Nabi pula kita mengaji, beriman, bukan hanya beriman, bahkan mengikuti yang disebut sebagai gaya hidup dia, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mantap begitu, maka pergi kepada yang kedua, syariat. Itu yang Raja Haji Fisabilillah kata, syariat tu siapa yang mengenal 4, dia orang yang selamat. Kenal hakikat, kenal beramal tentang syariat. Syariat ni apa? Pantang larang, hukum, hakam. Kena tahu yang haram, kena tahu yang makruh, kena tahu yang wajib, kena tahu yang sunat. Dan kita tahu yang harus. Dan jagalah benda tu. Khitabullah li af'alul mukallafina min haitsu taghiran aw wad'an. Kitab Allah, cara Allah bermuamalah dengan kita ni, dia maka dia adalah pantang larang dia. Kita duduk di bumi Allah Ta'ala, maka adalah pantang larang dia, ada undang-undang dia. Contohnya macam kita duduk di rumah orang. Maka bila duduk di rumah orang tu, kena ikutlah cara undang-undang rumah dia. Masuk siapa tak belah sini ke, masuk kot belakang ke. Ada orang rumah dia masuk kot belah tepi, rumah kita masuk belah depan. Rumah dia pintu tak ada depan, ada pintu tapi dia masuk belah kanan, belah tepi. Sebab rumah dia contohnya corner lot. Siapa rumah corner lot, masuk belah tepi sebab luas tepi tu. Jadi kena ikutlah. Begitu. Yang ketiga, kenal bila kita dah beramal syariat kita, ibadat kita. Apa lagi tuan-puan? Tentang syakhsiah, keluarga, semua. Sejak daripada masuk tandas masuk tandas semua, sampailah memimpin negara, semua kita buat ikut Islam. Kemudian yang ketiga, bila syariat kita mantap, maka pergi kepada yang ketiga, itulah berada di jalan yang betul. Sahih lah makna dia, betul. Ihdinas siratal mustaqim, berada pada jalan yang lurus, betul, dan istiqamah. Kemudian yang terakhir sekali adalah mengenal Allah Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Arafa bi nafs. Kenal Allah dengan kenal diri kita, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi itulah Fudail bin Iyad kata. Dia kata yang ikhlas dan yang paling baik. Amalan ni yang paling ikhlas, yang paling baik. Yang ikhlas, yang dikatakan yang kualiti itu adalah yang ikhlas. Yang paling ikhlas ialah yang paling berkualiti. Mukhlas. Ada lagi tingkatan ikhlas pun. Ingat balik tak kita mengaji. Tingkatan ikhlas tu tak masuk lagi, belum kot. Tapi dalam kitab dia kata ikhlas ni ada 3. Ikhlasul muridin, ikhlasul muhibbin yang kedua. Yang paling atas sekali ikhlasul arifin. Murid tu apa? Bawah. Kemudian tengah dia muhibbin, yang Allah minta, yang menyukai Allah. Dan yang terakhir sekali, yang atas sekali itu al-arif, mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi dalam Gurindam 12 adalah daripada Raja Haji Fisabilillah ni, dia seorang ulama lah, al-arif billah, syekh ni.
Jadi Al-Fudail bin Iyad pula kata tadi, kita sambung, yang ikhlas dan yang paling baik. Beliau berkata, sesungguhnya amalan yang ikhlas tetapi tidak betul, ia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ikhlas syarat dia kena sahih. Nah, apabila berbetulan, kata ulama, bitariqi, kita berjalan dalam kitab Minhajul Abidin. Minhaj itulah sistem manhaj. Bila berjalan tu, dia kena jalan yang betul. Jalan yang betul, barulah selamat. Jadi jalan tu jalan one way. Jadi tiba-tiba datang satu kereta tu, dia apa? Dia lawan arus. Bukan tak selamat lah. Walaupun cara dia bawa masuk dia betul, tetapi tak betul, tak selamat. Jadi tak selamat tu makna dia tidak diterima Allah, mardud. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang takut tu. Kan, ada pahaman-pahaman yang sesat lagi menyesatkan sekarang ni. Contohnya apa? Tak payah semayang, kan, hanya pakai dengan niat. Kemudian apa lagi? Begitu. Tak betul lah fahaman ni. Kena beramal, kena betul cara dan ikhlas. Kalau ikhlas pun tak betul, tak boleh juga. Dia kata kan, saya ni walaupun tak tutup aurat tapi hati saya baik. Baik tu, baik ni makna dia apabila kita dengar Allah cakap, dengar kata-kata Allah, sami'na wa ta'na. Yang tak baik ni bila kita tak dengar cakap Allah Ta'ala. Bila kita tak dengar cakap Allah Ta'ala, tak baiklah. Makna Allah kata apa? Allah kata dalam Al-Quran Al-Karim, tundukkan pandangan, kemudian tutup aurat. Tidak disebut secara jelas, secara tafsir di dalam Quran, tetapi disebut secara apa? Secara tafsir dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata, jangan kamu menyerupai kaum tu. Makna dia apa? Kena ikutlah kaum, yakni agama kita. Inna dina indallahil Islam. Baik, dan amalan yang betul. Kemudian bil amali sahih, dengan amal yang betul. The good ataupun the true path, dia panggil true path, PATH kan. Show the right path or the right way. Nampak tu? Jalan yang betul lah makna dia. Semayang 5 kali, maghrib 3 rakaat. Ni dia bantai maghrib 1 rakaat. Tak betul lah. Dia kata tak apa, yang penting ikhlas. Tak boleh, tak boleh. Kena betul. Syariat tu kena betul. Apa makna syariat ni? Syariat ni dia panggil apa? Syara'alakum. Syariat yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok macam mana betul cara dia, melihat kepada cara Nabi. Solat cara Nabi, makan cara Nabi. Nabi makan macam mana? Nabi tidur macam mana? Nabi berkeluarga macam mana? Nabi berpakaian macam mana? Nabi berseronok macam mana? Nabi ketawa macam mana? Semua ada cara Nabi. Cara-cara Nabi inilah yang dipanggil sunnah. Sunnah Nabi. Kalau kita perempuan ni, Nabi lelaki, macam mana nak ikut cara Nabi? Ikutlah isteri Nabi. An-nisa haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok macam mana Sayyidatina Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok macam mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok macam mana cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah bentukkan dia begitu. Bentukkan keluarga kita sebagaimana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebolehnya lah. Tak mampu, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dah. Okey. Amalan yang betul kan? Okey. Jadi tuan-puan, insya-Allah ini kita faham agama ni dalam kata Fudail bin Iyad kena ada dua. Yang pertama kena betul, yang kedua kena ikhlas. Pertama kena betul, yang kedua kena apa? Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Ikhlas itu tidak dapat dilihat.
Dan banyak-banyak surah, nama ada surah Al-Ikhlas, tapi tidak dinyatakan disebut secara zahir ayat Al-Ikhlas itu. Kerana ikhlas itu kata ulama tidak nampak. Itu kias dia dengan pendapat ulama. Baik, ikhlas adalah kerana Allah. Apa makna ikhlas ni? Kata Fudail bin Iyad, ikhlas ini kerana Allah. Kerana dalam kitab Ihkam, bila kita mengaji, ada dua. Yang pertama, ikhlas kerana Allah, kemudian beramal dengan Allah. Oh, hebat. Ikhlas buat kerana Allah, maka dia bersama dengan Allah. Sebab tu Allah kata, la takhaf, jangan takut. Jangan takut. Bila buat kerja, amal ni jangan takut. Takutlah orang nak kata kat kita, kan, kata dia, aku takutlah nak pakai tudung nanti orang kecam pula. Dulu dengan rambut dye apa semua kan. Orang nak kata tak habis. Sampai bila-bila pun orang kata. Sebab itulah sifat manusia. Sebab dia ada mulut, lidah kan. Lidah dia tidak ada tulang. Semua ada tulang, kan. Tangan ada, kaki ada, tapi lidah tidak bertulang. Yang tidak bertulang itulah yang tikaman dia boleh merosakkan kita. Bila kita terlalu banyak kita mengambil intabih perhatian terhadap kata-kata manusia. Just ignore apa orang nak kata. Kita buat yang terbaik, ikhlas kerana Allah, cara betul. Kemudian tawakal tu ala Allah. Biar orang nak kata apa pun, kan. Hang ni berlakon lah, biarlah, kan. Dia kata kat kita, kita dapat pahala. Jadi sabarlah, kan. Ikhlas kerana Allah. Dan betul adalah dengan mengikut sunnah Nabi. Hati yang kita mengaji sifat 50 tu tadi. Mengaji sifat zat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis pasal Fudail bin Iyad. Okey. Quran dah sebut, hadis dah sebut, cerita pun dah kiat. Baik. Pasal ikhlas ni. Ada ceritalah pasal ikhlas ni. Dan bila cerita pasal ikhlas, maka ada satu cerita, iaitulah ikhlas dalam dalam menerima ujian daripada Allah Ta'ala. Ada seorang hamba Allah ni, dia kerja dia di bawah bangunan tu, buruh kasar. Dia pun duduk buat sapu simen. Tiba-tiba bila dia tengah duduk buat kerja dia, dia terdengar satu bunyi tang jatuh. Tengok siling jatuh, dukut fulus jatuh duit siling. Dia pun tengok, dia ambil. Dia ambil, dia tak tengok pun kiri kanan, dia tak tengok atas, tengok kiri kanan clear. Ambil, masuk dalam poket. Siapa bagi pula ni? Jatuh. Tak perasan. Kemudian sambung buat kerja, jatuh lagi pula. Jatuh, ambil tak ada orang punya, siapa orang punya ambil kan. Kemudian sambung lagi buat kerja, jatuh. Kan? Jatuh tak kena kat dia, kan. Tapi kat atas lantai dia bunyi, dia dengar. Dia cepat-cepat ambil. Sebab benda tu berharga. Tiba-tiba jatuh satu batu kecil, kena dekat kepala dia. Terus dia tengok atas. Terus dia tengok atas, dia kata, siapa baling ni? Dia marah. Rupa-rupanya tadi hak baling tadi tu bos dia. Dia panggil dia tak bagi siling lah kan. Dia kan nak pergi kertas tak kena. Pergi siling tak kena dia. Tapi bila batu tu kena kat dia, dia terus marah. Tu ikhlas tak dia buat kerja. Macam itulah dengan kita. Kata ulama, bila kita ni Allah bagi banyak rezeki, kita ambil. Allah bagi sikit ujian, kita terus marah ke Allah. Banyak dah makan rezeki yang nikmat yang Allah bagi, tiba Allah uji sikit dia, Allah, kan. Terus kita mengeluh, terus kita mengadu kepada selain daripada dia. Ini yang punca dia. Bila kita mengadu kepada selain daripada Allah, maka ikhlas tu akan hilang. Sakit ni cantik dah, Allah bagi sakit dah, cantik dah. Tapi bila kita letak di Facebook contohnya, letak di mana-mana, tujuan dia untuk kita nak habaq kata sakit kita ni, kita tak tahan.
sepatutnya dalam kitab kata kita kena sabar. Kalaulah kita tak tahan tu, kita mengadu kepada yang sepatutnya. Contohnya kita mengadu kepada doktoran, tabib. Itu tak apalah, tolong rawat sebab dia ada kemampuan. Fasalu ahla dzikr. Tapi kalau kita mengadu kepada orang lain, bukan dia orang nak tolong kita pun. Yang nak bagi kesihatan, sifat kepada kita ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah. Bismillah. Jadi sebab itulah keluar rumah bacalah bismillah. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Yang ketujuh, As-Sabuni rahimahullah taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian dan menghidupkan. Dialah yang menciptakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, ujian. Dan menghidupkan wallazi huwa yuhyi wa yumitu, dan mematikan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa yang dia nak? Siapa yang dia nak, dia matikan. Siapa yang dia nak hidup, dia hidupkan. Dia nak. Kan? Orang tu baik ke, jahat ke, kalau nak mati, mati. Kan? Tapi kita ni sebagai hamba Allah kena bersedia. Bagi orang mukmin Muslim, kena bersedialah kematian tu. Yang dekat dengan kita ni adalah matilah senangnya. Tengok macam-macam sangatlah. Jatuh sikit lah mati. Ada hamba Allah ni, saya baru baca, dia bawa ambulan. Bawa ambulan ni orang panggil apa? Kerja KKM kan. Bawa sakit. Bawa makcik ni pergi hospital daripada KL ke Sungai Petani. Bawa makcik tu sakit. Sampai di hospital, mati tak makcik tu? Tak mati. Dia yang sihat mati, aksiden. Balik aksiden dekat Penang, meninggal dunia, masuk Amerika. Allahu akbar. Itulah makna dia apa? Dia mahu. Mahu ni apa? Bukan yang kita nak, tapi yang Allah nak. Yang Allah nak ni kun fayakun. Kan? Kun fayakun. Jadi doa, ya Allah, bagilah mati dalam keadaan yang baik. Mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Baik tu makna dia macam tadi pun baik lah. Tolong hantar orang baik lah. Baik bukan pandangan kita, pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak dia mati lemah. Banyak mati lemah kan. Mati lemah. Baiklah tu, menyelamatkan orang. Ada kawan tu, dia nak selamat kawan tu, dia mati, kawan tu selamat. Kan? Baiklah tu. Yang mati syahid kan. Mati syahid ni di mana? Perang yang besar sekali. Lemas, beranak, terbakar, mati syahid. Syahid dalam bentuk pahala dia. Pahala tu dengan darah-darah dia tu. Tapi syahid tetap, yang tu tetap dimandikan lah. Yang tak dimandikan itulah syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mahu. Yang Allah mahu ni apa? Yang terbaik. Dia yang bersifat Esa. Esa tu qul huwallahu ahad. Perkasa, qadir, qahar, jabbar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena faham bahawa Allah bukan hanya bersifat dengan sifat yang lembut, bahkan Allah juga bersifat dengan sifat yang keras. Lembut ni nampak syurga lah. Keras ni nampak neraka lah. Nampak neraka ni, Allah sanggup ke Allah nak nerakakan kita atas dia? Allahu Akbar. Itu yang kita takut tu. Orang hari ni yang dia kata tak apalah, nanti bila saya bertaubat, tak semayam, tak apa. Allah kan maha pengampun. Dia tak tahu yang Allah maha perkasa, Allah maha keras tu, dia tak tahu. Azabun syadid, azab yang sangat pedih bagi orang yang buat maksiat. Jadi macam mana orang kita hari nak tinggalkan maksiat macam mana? Semua dalam kitab hikam. Semua dalam kitab Al-Hikam. Ulama kata, kita nak diagnosis diri kita ni. Kita nak diagnosis diri kita lah. Bukanlah diri tuan-puan kan, diri saya lah. Kalau nak diagnosis ni banyak sangat kurang.
Jadi macam mana nak diagnosis dia? Yang pertama, terus scan. Scan nak masuk kan, scan suhu berapa. Scan diri kita ni. Scan tu makna dia hisab. Hasibu anfusakum. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Ta'ala. Hisablah diri kita ni. Masih hidup lagi. Hisab diri kita ni macam mana? Tengok betapa banyak maksiat yang kita buat. Betapa banyak lalai yang kita lalai. Betapa banyak masa yang kita buang. Betapa banyaknya apa lagi? Keinginan yang kita turut. Namun keinginan tersebut menjurus kepada matlamat cita-cita dunia semata-mata. Jadi dia kata aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'an nafs. Asal bagi segala maksiat ni, asal bagi segala bagi maksiat ni, bagi segala ghaflah ini, bagi segala syahwat ini datang apabila orang itu dia mengikuti nafsu dia. Tu. Macam mana nak kawan nafsu lah? Tak boleh payah nak kawan nafsu ni. Dia kena ada satu yaqadah, kesedaran, kena ada ilmu. Tak boleh kawal diri kita ni bila buka apa? Bila buka Shopee. Allah. Klik. Dan Allahu Akbar. Saya kalau buka Shopee, habis barang-barang semua dia klik. Lepas tu check out apa? Allah. Banyaknya nak bayar. Tolak balik tak mampu kan. Tu. Nafsu tu semua nak. Bila dapat barang tu pakai tak? Tak pun. Sekali lah tak? Betul tak? Allah tu nafsu tu kan. Terini dah bang nak pakai kereta tu. Kereta apa? Audi. Laki ni tak ada masalah kerja pilot macam tu. Beli ambil lah pakai sekali. Allah bang, dia ada kerah bang. Bazir tu, itu nama dia bazir. Nanti kalau tak mau bazir, bagi kat saya. Gurau saja. Jadi sebab tu kita kena gunakan nikmat. Dia nikmat ni, yang tadi kalau amal ni dia dua. Yang pertama betul, yang kedua ikhlas. Kalau nikmat ni, yang pertama kena guna, yang kedua kena berkat. Kena guna. Yang kedua kena berkat. Guna. Kalau tak berkat tak jadi. Berkat ni macam mana? Nikmat tu, berkat tu macam mana? Dapat sikit cukup kan. Dapat sikit. Dapat abang hari ni pagi makan pagi dapatlah kita kata modal makan minum lepas anak-anak ni. Kemudian dapat banyak pula. Satu hari tu bila niaga ke dapat lebih ke. Jadi berkat ni macam mana? Kalau sikit tu cukup. Bila banyak, cukup ni dia rasa kecukupan, qanaah ni. Bila banyak tuan-puan, dia boleh share dengan orang. Orang boleh tumpang. Macam mana orang boleh tumpang dengan cara dia sedekah. Itu makna dia berkat. Kan? Kadang kita dapat banyak tapi tak boleh nak memberi tumpangan kepada orang yang lain. Ketahuilah bahawa itu adalah nikmat yang disia-siakan. Sebab nikmat ni tuan-puan, dia adalah bersifat apa? Ma'iyah. Kena ramai-ramai dapat berkat berjemaah, makan berjemaah. Kan? Apa lagi? Ngaji. Barulah berkat tu. Sebab apa? Berkatnya ilmu ni. Kalau kita mengaji kan, tengok dalam YouTube contohnya. Ngaji juga. Tapi kenapa tak berapa nak rasa zuk sangat? Berbanding kita mengaji ramai-ramai ni, dia rasa zuk. Sebab dia melalui proses sebenarnya. Atau dahiyah datang, bersiap, susah payah. Kan? Maka di situ dia ada apa? Satu lagi dia panggil khair, kebaikan, Allah bagi pahala. Satu lagi Allah ampunkan dosa. Kan? Kemudian berkat tu lah yang kata tu, dapat sikit. Tadi balik boleh beramal. Itu berkat. Kalau dia tak boleh beramal sekalipun, tetap ada keberkatan tu sebab dia melalui proses yang betul. Itu As-Sabuni kata Allah Ta'ala dia bersifat esa dan perkasa. Sesungguhnya kematian mendahului daripada kehidupan untuk menakutkan jiwa. Mati ni mendahului daripada kehidupan. Tidak mati. Mati apa makna mati? Mati apa makna mati? Tak ada lah. Terpisah nyawa. Terpisah nyawa. Roh daripada jasad.
Tapi kita ni sebelum kita hidup, kita mati. Roh kita kat mana? Roh ada. Jasad mana? Jasad tak ada. Terpisah lah. Di alam mana? Alam roh. Alam rahim. Dia proses dalam perut tu kan. Daripada sel jantina yang berbeza, kemudian proses, akhirnya membentuklah jasad. Barulah ditiupkan roh. Tapi roh dah ada dah. Bukan kata baru nak tiup, baru nak buat dah. Semua dah ada dah. Berarti bila ditiupkan roh saja, bila lahirnya, bukan lahir, makna bila dah cukup matang, maka telah ditulis, kata ulama, beberapa perkara telah tertulis. Telah ni makna dia dah lepas, past tense. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Allah dah siapkan dah hamba dia. Sat lagi nak ke mana? Semua dah tertulis sebenarnya. Makan apa sat lagi? Kita tak tahu kan? Kan apa malam ni? Tahu tak? Tapi Allah dah tahu dah. Anak kita pun dapatlah idea nak masak ni lah malam ni. Masak apa? Spaghetti contohnya. Nak masak ni lah ni. Tapi benda tu telah tertulis. Sebab tu kena yakin baik dan buruk, yang elok dan yang tak elok, sebenarnya hakikatnya dengan izin Allah. Tapi yang baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Yang baik daripada dia, sebab Allah ni maha baik. Yang tak baik daripada apa? Ikhtiar kamu, kata Allah. Kamu yang memilih, sebab Allah bagi kat kita akal kan. Sebab tu bila kita ni gila, orang ni gila contohnya, bukan kita lah kan. Jadi gila kan. Jadi bila dah gila tu, tidak lagi tertulis bagi dia amal. Rafa'al qalam an salas, tak tertulis dah, sebab dia tidak termasuk orang yang mampu membeza. Kata ulama, bukanlah hakikat mati dapat. Bukanlah hakikat mati sebagai binasa dan terputus. Tetapi hakikat mati bukanlah binasa, fana ataupun terputus, qata'a, daripada kehidupan, minal hayah, walakinna, tetapi hanyalah berpindah daripada satu negeri, satu alam lah. Negeri ni alam. Alam ada berapa lah? Ada 5. Alam roh, alam mula, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, alam syurga, neraka. 6 lah kan? Tu alam. Alam tu bermakna negeri, daerah. Dar tu apa? Kita kata negeri. Selangor darul negeri kan. Satu negeri tu, satu tempat itulah. Okey. Hal ini berdasarkan dhabit. Sabit kan dhabit ni sabit yang telah ditetapkan, sabit daripada hadis yang sahih, bahawa mayat mendengar, melihat, merasa sedangkan dia berada dalam kubur, sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari Muslim dia panggil apa? As-Sahihaini ataupun As-Shaykhani. As-Sahih lah ya. Justru kematian hanyalah pemisah ruh dan daripada jasad. Bila orang tu mati, dia ada tak? Ada tak roh dia? Ada. Jasad dia kan reput lah, tapi roh dia ada. Bila kita ni habis Nabi dasar habis tu semua, ditiupkan sangkakala berlakunya kiamat, dibangkitkan pada alam akhirat kan. Kiamat tu dibangkitkan, kemudian kita akan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan hidupkan kita balik daripada biji tu as-sulbi, tulang punggung tu kan. Kemudian apabila bangkitnya dalam keadaan bagaimana? Itulah yang bergantung kepada amal, ataupun bergantung kepada apa yang mereka buat dulu. Mereka akan berjalan. Bangkit di mana ni? Jalan. Tak ada dah bangunan-bangunan apa semua, tak ada. Wallahu a'lam. Semua tak ada. Hanyalah satu padang jarak, padang terkukuh. Satu padang yang begitu lapang. Itulah nama dia Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab. Habis tak ada lah apa. Baju kita yang kita beli yang mahal-mahal, kereta kita,
spek mata kita, apa lagi, kenderaan kita, jawatan kita, pangkat kita, tempat kita, rumah kita, anak-anak kita pun bahkan mereka tidak lagi mengenali kita. Kan tak kenal macam mana? Dia takut diri dia masing-masing. Suami isteri masa tu dia tak cara dah. Masa tu mak ayah anak semua dah masing-masing mereka Allah Subhanahu wa taala akan hisab mereka. Yahsabuhum, mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah. Ya, pasti tak hari tu? Pasti. Pasti tak benda itu akan berlaku? Pasti. Ini benda yang pasti, inilah kata ulama, kita kena fikir atas dunia. Apa yang penting dalam kubur yang akan ditanya, buatlah. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu yang merisaukan apabila orang buat benda yang tak patut dan yang tak penting pun, sebab benda tu tak ditanya pun dalam alam kubur, alam akhirat. Tak ditanya pun. Contoh ni apa? Hari ni kadut pasal nak apa? Nak follower. Nak dapat perhatian manusia. Allah tak tanya pun. Kotlah malaikat tanya, hei kamu Fulan, Hazman, berapa Instagram kamu? Allah tanya tak? Tak tanya pun. Tapi hati tu orang nak sangat. Betul tak? Tak saya tanya. Betul tak? Malaikat tanya, ketujuh drama apa? Allahu Akbar. Habis satu drama pula. 7 hari mencintaimu. Dia menantu rahsia, curi-curi cinta. Macam-macam. Saya tengok tajuk lah, tapi tak tengok. Semua cinta kan. Allah. Cinta manusia. Tapi sebenarnya yang kita nak cari cinta Allah Ta'ala. Manusia ni jauh-jauh kita. Bila anak dah 5, anak dah 6, muka dah sedok dah, dia mula tak suka kita. Kan? Dia ceraikan kita contohnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala qarib, dekat dengan kita. Kenapa kita duduk menjauhi Allah yang selalu dekat dengan kita? Kita mendekati manusia yang selalu jauh dengan kita. Gitu ayat dia. Dia berbunga-bunga tuan-puan. Bila kita bertasawuf. Masya-Allah. Maka bukanlah mati tu kata dia satu benda yang terputus. Tak terputus pun. Sebab tu bila kita hari ni, kita target kita 3 ni lah. Yang pertama apa? Target kita banyak sedekah. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Bila matinya anak Adam manusia, maka terputuslah segala amal dia, segala link connection dia, terputus semua. WhatsApp dah tak ada dah, apa semua tak ada dah, illa kecuali istisna 3 benda nak tempat. Yang pertama sedekah, banyaklah bersedekah. Bawa marian sedekah, RM10 tabung masjid, sedekahlah. Jangan tunggu tapi, jangan ada tapi, jangan ada nanti, jangan tunggu esok hari. Sedekah terus. Takut kita tak sempat nak menunggu kesempatan yang kita rasa sempat, tetapi akhirnya tidak sempat. Kemudian yang kedua, wa ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Amal lah makna dia. Sedekah bagi orang, amal untuk kita. Kita ni, ada orang faham ilmu yuntafa'u bih ni mengajar orang. Dia kata, ustaz, kami ni bukan ustazah pun, macam mana kami nak dapat ni? Tak. Ilmu yang dimanfaatkan untuk kita dapat amal. Lebih daripada kawan nak cakap tu. Nampak tak? Saya cakap belum pasti buat, tapi kalau kita buat, pasti kita dapat. Okey? Malam yazuk la yu'raf. Siapa yang zuk rasa, maka dia akan tahu. Nak rasa, kena hadapi. Yang ketiga, waladun salih, anak yang salih. Ni keturunan lah. Tapi kalau tak ada anak pun, ambil anak angkat, ambil anak yatim pun, doa kat kita pun boleh.
Dia orang tak ada anak contohnya kan. Dia ada anak tekak saja. Jadi dia pun berpeluang untuk mempunyai waladul soleh. Makna dia kita ni lah, kita ambil lah anak angkat, bagilah makan, bagilah minum kan. Adapun wakaf itu juga disebut waladun soleh, yang mendoakan. Tapi yang tepat sekali yang dimaknakan dengan waladun soleh itu anak yang soleh, anak kita lah. Tapi makna kata kalau kita buat kita buat infak wakaf contohnya, wakaf kan wakaf. Jadi banyak syik buat wakaf. Masjid letak nama dia kan, macam di Seremban tu RHB, Rashid Hussein Bank. RHB Rashid Hussein. Ada lagi, dia buat masjid, dia buat tahfiz Syekh Al-Bukhari kan. Kaya. Ni kita nak kaya macam tu kan. Jadi bila dia ada duit, dia bagi. Kemudian bila hidup di satu tempat tu, kemudian orang mengaji, budak-budak yang masya-Allah yang tak ada dosa ni, dia doa. Jadi doa dia tu mengalir kepada orang hak infak dia tu. Kan? Kita tak mampu nak infak banyak, infak sikit, wakaf kan. Bukan patut ada berjuta-juta. Ikut kemampuan kita, RM10 boleh, RM5 pun boleh, RM1 pun boleh infak. Yang wakaf tu yang penting kena ikhlas. Kan? Anak kucing. Anak kucing, dah binatang pun boleh. Binatang dia orang agak kat kita bahasa dia. Tapi bukan anak kita lah, anak kucing kan. Kan? Buat baik dengan binatang masuk syurga. Buat baik dengan anjing masuk syurga. Anjing pun buat baik masuk syurga. Itu ada hadis yang Nabi ceritakan tentang seorang pelacur yang masuk syurga dengan sebab dia berbuat baik dengan binatang. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, Allah kata, Allah bersabda. Ini dia kata, dia Imam Al-Qurtubi berkata, Allah menguji kamu membawa maksud, Allah uji liyabluwakum. Ini semua daripada ayat Quran ni sebenarnya. Dia syarah balik dia. Macam ayat atas tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Hak ni pun sama juga. Liyabluwakum, menguji, membawa maksud Allah bermuamalah sebagai penguji. Muamalah ni apa? Allah sedang duduk ni dengan kita. Sedang duduk berbual. Sedang duduk dekat dengan kita. Orang berbual ni dekat ke jauh? Dekat kan? Kita kalau selalu sembang orang tu, Masya Allah, kita akan dekat dengan dia. Kan? Sembang ulang kali. Jadi apa? Jadi kawan. Kan? Jadi kawan kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kata wa iza sa'ala, nak apa? Minta kat dia. Minta kat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan test kita macam-macam. Allah dekat dengan kita. Qarib. Uji buat, dia akan jawab. Dia akan bagi jawapan yang betul. Dia akan bagi jawapan yang tepat. Apa yang kita nak. Okey. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang taat dan derhaka sejak azali lagi. Jadi kita ni, kita nak jadi baik ke, nak jadi buruk ke, semua Allah dah tahu dah. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui. Kan? Sebab tu kita tengok orang tu kan, Masya Allah dia cak ahli neraka. Keraman. Dia ni tak ada arahan, tatu penuh. Tapi jangan kata dia neraka. Kerana Allah tahu dia macam mana. Kita yang baik belum pasti baik akhirnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi begitulah. Tasawuf mengajak kepada kita supaya menjadi manusia yang berharap, tawadhu. Jangan kita rasa diri kita ni baik. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, orang tu bila dia jadi jahat, mula jadi jahat bila dia mula merasa diri dia menjadi baik. Itu dia. Dia share dalam Facebook kata-kata tu. Dan kemudian kata Syekh Ibnu Athaillah ni, kita baca ni, nanti akan ada satu hikmah. Dia kata apa? Siapa yang merasa diri dia tawaduk, maka dialah sebenarnya telah mula menjadi takabur. Waduh. Jadi nak rasa diri apa? Buat amal, ngaji, kena rasa lagi jahil.
Ngaji kena rasa lagi tak tahu. Itu yang betulnya. Kan? Imam Syafi'i tu qad zada ilma qad zada jahl. Dia kata aku mengaji lagi aku rasa jahil. Tu dia. Itu yang betul tu. Semakin resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk ke bumi. Nah, dia tin ni kalau dia penuh, dia bunyi tak kuat. Tapi bila dia kosong, bunyi kuat. Kita tak perlu kuatkan bunyi sebab kita kena kenal diri. Okey? Imam Al-Qurtubi dah 10. Seorang pujangga berkata, Allah menguji kamu membawa maksud Allah bermuamalah. Itu dah. Pujangga berkata, orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikannya sebagaimana memiliki kejahatannya. Okay. Jadi kena sembunyilah. Maknanya ikhlas tu apa? Sembunyi baik. Kemudian jahat pun jangan habaq. Allah Subhanahu Wa Taala dia nak ampunkanlah dosa kita. Tapi bila kita ada cerita ke orang, Allah tu dah delete dah dosa ni, dia dah istighfar. Tapi cerita aku ni semalam minum arak, kata dia, minum kat mana tu lah, aku minum pula dengan geng-geng ni. Cerita tapi sedap kat bro. Dia cerita kan, dia mula-mula nampak macam nak insaf, lepas tu nampak macam bangga pula. Jangan dia cerita, jangan dia cerita. Dan kita jangan buka keburukan orang. Kita ni nampak baik, saya Allah nampak baik sebab Allah tutup keaiban. Itu dia. Kan? Jadi kita ni macam itulah hidup kita ni. Tak ada apa pun daripada kita ni, semua Allah bagi belaka. Kan? Zun An-Nun Al-Misri bila dia ditanya ni mana ada orang tanya dia lah. Bilakah diketahui seseorang itu termasuk pilihan Allah? Bila nak tahu orang tu termasuk pilihan Allah? Mana Allah pilih dia? Jawab dia, Zun Al-Misri ni kata, jika telah meninggalkan istirahat, jika telah bekerja bersungguh-sungguh. Orang yang bekerja sungguh-sungguh ni, makna dia ni menjadi pilihan Allah. Boleh memberi apa yang ada, tidak inginkan kedudukan dan tidak berharap pujian dan cacian lagi. Faham tuan-puan? Kalau orang caci kita, condemn kita, apa dia ni, sabar. Sebab hakikat hidup kita hamba. Hamba ni memang kena macam-macam. Kan? Nampak tak? Saya dulu marah kalau orang kata kat saya, lah ni saya seronok kalau orang kata kat saya. Kata lah. Sungguh. Saya dah jadi, memanglah kita tak buat benda-benda yang ni saya tak viral sangat pun nak bandingkan jenis PU da'i lain. Tapi kalau orang nak kata pun kata lah. Sebab tu saya nak post apa dalam Facebook yang baik-baik, saya akan post. Orang nak kata Allah sikit je like, contohnya, ya biar aku buat. Aku buat bukan untuk manusia, kerana Allah Ta'ala. Kan? Aku tak mati pun dengan cacian, aku tak menang pun dengan pujian. Yang penting Allah Ta'ala kuat kita di mana pun. Dia jadi apa? Dia jadi apa? Lone Ranger, Lone Fighter. Kita sebab kita tahu kiri kanan kita malaikat, backup kita Allah Ta'ala. Mati tak apa. Memang kita nak jumpa Allah pun. Betul tak? Orang yang duduk dengan makhluk, dia berharap dengan makhluk, dia akan takut jumpa Allah. Sebab dia kurang berharap dengan Allah Ta'ala. Itu kata Ibnu Usman Al-Hiri. Bila kita banyak sedih kerana manusia, bila kita banyak suka kerana manusia, bila kita banyak berharap dengan manusia, hilang Allah Ta'ala. Bila kita letak Allah Ta'ala dalam hidup kita, maka manusia kata apa pun kita tak akan apa? Tak akan tisu hati kita. Sabar. Kan? Laki kita ke, pasangan kita ke, nak kata apa pun kat kita, sikit pun kita tak akan ambil pusing. Sebab dah kita dah ni kan, nak kuat tu lah maksudnya. Tapi kadang-kadang dia ada agak lemah kan. Kadang-kadang kita ada agak pasal macam dah. Atau kena cari mursyid. Kena cari mursyid guru. Guru kena cari ulama. Kan? Wallahualam. Jadi kita sambung insya-Allah bab yang ke-11. Apa dia bab yang ke-11? Ni sedap ni bab ni. Kebumikanlah kewujudan kamu. Makna dia dalam pepatah sebut berpijak di bumi yang apa dia? Macam mana nak berpijak? Pijak kat mana? Bumi. Bumi tu apa? Kita pijak apa tu? Kita bukan pijak kayu, kita pijak tanah.
tanah. Bumi, maknanya kita daripada tanah kembali ke tanah. Ini insya-Allah tajuk ni best. Jadi bulan depan pula lah insya-Allah. Mengaji macam tu jangan banyak sangat, yang penting iman kita ni. Allahu Akbar. Okey, itu soalan yang bagus. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, Rasulullah, saya ni, dia nangis pada Nabi, ya Rasulullah, saya punya iman ni, bila saya duduk dengan Tuhan, saya rasa semangat ni. Bila saya balik rumah, dia jadi apa? Turun. Sebab iman Nabi ni apa? Dia yazid, bertambah dan tidak berkurang. Iman kita, iman sahabat, manusia biasa ni, dia bertambah dan berkurang. Macam mana nak bertambah? Baik, saya bagi satu tips. Macam mana nak bertambah? Yang pertama, kekalkan diri kita dalam keadaan berwuduk. Berwuduk nah. Sentiasa berwuduk. Kemudian yang kedua, nak bertambah iman, kita kena menangis. Banyak menangis. Saya bukan nak cerita sedih, tapi saya kebanyakan kebelakangan ni saya selalu menangis. Saya selalu menangis, tak tahu sebab apa. Takut jugalah. Jadi sebab menangis ni mungkin sebab dosa kita kan, memang pun dosa. Tapi kena banyak menangis. Bila kita banyak menangis, saat ketika itu, maka iman kita sedang naik. Dia sedang mencari sesuatu untuk bergantung. Saat ketika itu, keluarlah itu makna dia apa? Bangkitlah. Dan teruslah kita mencari mardatillah. Makna kita Quran pegang, baca. Tak kuat duduk di rumah, keluar cari orang yang boleh membantu kita. Yang ketiga, mencari sahabat yang betul. Sahabat ni kena cari yang betul nah. Sebab tu penting sahabat ni. Ada orang dia masuk syurga dengan sebab sahabat, ada orang masuk syurga dengan sebab sahabat. Macam mana Nabi, macam mana sahabat boleh Allah redha? Sebab dia duduk dengan Nabi ya. Jadi kita Nabi tak ada. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama lah menjadi sahabat kita. Carilah sahabat. Jadi kalau kita hari ni perempuan muslimat payah nak keluar rumah nak ngaji, saya sarankan buka YouTube. Untuk permulaan, carilah Habib Syekh Ahli Sunnah wal Jamaah. Betul ni saya kata. Jangan tengok, cari ustaz yang betul-betul ustaz. Cari syekh yang betul-betul syekh, yang ikhlas dalam penyampaian nak membantu kita. Bukan untuk dia ni, bila kita dengar satu perkataan daripada dia, dan pada hati ke hati dia masuk. Contohnya, carilah apa? Antaranya yang saya sarankan kalau ni Ustaz Hidayat Indonesia, Ustaz Abdul Somad, Hanan At-Takiri, 3 ni antaranya. Ustaz Zainuddin, 4 ni. Banyak lagi. Kemudian Malaysia, yang fiqahnya Ustaz Azhar Idrus. Fiqah, ambil fiqah. Sebab politik tu, hak baik buruk tu terpulanglah tuan-puan. Tapi yang fiqah dia bagus. Tasawufnya ambil Ustaz Zulkifli tu pun boleh. Masya-Allah. Kemudian ambil ni. Di Penang tu. Saya selalu mengaji dengan dia. Syed Suri Ahmad, dia banyak hadis. Yang ni tasawuf. Lembut dia cakap. Tak kata ke orang. Nama apa? Zainul Asri. Yes. Kemudian ada lagi 2-3 orang. Okey, dalam ilmu-ilmu ni kena mengaji lah. Banyak ilmu sebenarnya. Baik, kita ada permintaan cucu apa? Hajah. Nombor bertuah bila? InsyaAllah. Jadi kuliah ni di audio kuliah boleh nanti saya akan sharing. Wallahu a'lam. Sekian, kita tangguhkan dulu tasbih kafarah.